China akan kuasai dunia dalam masa akan datang kalaulah dijadikan RAS sebagai indeks. RAS menjadi rebutan. Peperangan sedang berlaku ialah RAS di belakangnya. Peperangan yang sedang hampir berlaku di Venezuela, di Sudan, bahkan di Gaza. Di Gaza ialah petroleum, di Sudan ialah emas, di Venezuela ialah RAS, dan negara yang ada RAS kena berhati-hati. Mereka sedang mencari sisa-sisa RAS yang masih belum dikuasai oleh China. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala rasulil amir mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya semakan tuan terima promosi muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Sementara tunggu gambar kan. Alhamdulillah, begini izinkanlah saya untuk menyentuh tentang tajuk tentang kisah Qarun dengan Nabi Muhammad SAW dalam tajuk Fitnah Emas Dulu dan Kini. Mari kita kenal kembali kisah Qarun yang Allah nyatakan dalam surah Al-Qasas. A'udzu minasyaitonir rajim. Faqasana bihi wa bihada fama kalau mifati yasunu min dunillah. Dan sebelum itu ayat yang Allah turunkan cerita tentang ini ialah tentang Qarun dimusnahkan oleh Allah SWT. Saya terdengar satu ayat. Dan kisah yang Allah ceritakan ialah Faqas Nabi wa bid'al fama kalahu mifati yasunahu min dunillah. Wa ma kana muntasirin. Allah tenggelamkan Qarun dan rumah ke dalam bumi dan tiada siapa yang dapat menolongnya lagi selain pada Allah. Wa ma kana muntasirin, dan tidak ada yang sebagai penolongnya. Ini kisah yang dinyatakan dalam Al-Quran tentang kisah Qarun. Dan Allah juga mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul siru fanzuru kaifa kana aqrarul ladzina min qabl kanu hum musyrikin. Katakanlah, wahai Muhammad, mengembaralah kamu pada muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat mereka yang terdahulu. Kebanyakan mereka adalah musyrikin. Dan kesan yang ditinggalkan oleh Qarun masih dapat disaksikan sampai hari ini. Dan atas dasar itulah saya ingin berkongsi tahun lepas, tepat 1 tahun, saya dengan beberapa kawan-kawan ke Mesir untuk melihat sejarah Qarun yang tenggelam tersebut. Ini ialah kami di Tasik Qarun yang mengikut kisah orang Mesir. Disitulah tempat berlaku. Apakah benar atau tidak, itu tidaklah Allah, hanya Allah yang tahu. Tetapi setakat yang ada di situ adalah satu tasik yang besar, disebut oleh Mesir sebagai Tasik Qarun, Buhairah Qarun, iaitu Tasik Qarun, dan dikatakan di situlah tempat berlakunya peristiwa Qarun yang sombong. Dalam ayat yang ceritakan tentang Qarun, dia mengatakan bahawa segala kekayaannya ialah kepunyaan kepandaiannya. Dan Allah terapkan apa yang disebut oleh Qarun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama utitu 'ilman indi. Alam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablik. Alam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man qasada minhu qawah. Asul jama'a wa laysa anzalna bihim al-mujrimun. Dan kata Qarun, sesungguhnya kekayaan saya ini ialah sebab saya pandai. Kekayaan ini sebab saya yang pandai berniaga. Saya pandai ekspor, import segala ekonomi Mesir ketika Firaun dikontrol oleh Qarun.
Kepada saya lah yang menyebabkan saya kaya. Dia mengaku dan tidak ada hubungan dengan Allah SWT. Kesombongan yang disebut oleh Qarun. Hari ini kita lihat perkataan yang sama disebut oleh Qarun moden, iaitu Bill Gates, sebagaimana yang dia mengatakan bahawa saya berjaya. Kekayaan saya dalam Microsoft, dalam bisnes dunia, sebab saya pandai. Perkara yang sama. Perkara yang sama disebut oleh Qarun, perkara yang sama disebut oleh Bill Gates. Dan dia sangat berjaya hari ini di antara orang terkaya dunia. Dan berita yang kita terima, dia menghadiahkan 30 bilion untuk orang yang lapar. Anak-anak yang lapar diberikan bantuan seluruh dunia 30 bilion, tetapi kanak-kanak Gaza yang kelaparan satu suap air pun, secawan pun dia tak bagi. Bahkan dialah yang di sebalik penyembelihan anak-anak di Gaza. Dialah menggunakan teknologinya AI, Microsoft untuk membunuh umat Islam di Gaza. Bill Gates ialah orang yang di belakang pembunuhan dengan kekayaannya. Dia mengisytiharkan segala kekayaannya adalah untuk kebaikan. Tetapi bukan untuk Gaza. Bahkan dialah yang menggunakan teknologi AI-nya untuk sasaran pembunuhan setiap pemimpin pejuang Islam. Dan dia juga mengatakan qul innama utitu alim indi, dan saya kaya sebab ilmu yang ada pada saya. Dan apakah mereka tahu bahawa Allah telah memusnahkan orang sebelumnya daripada Qurun lepas yang lebih kuat pada mereka, yang lebih kuat padanya dan lebih banyak simpanan hartanya. Mari kita ambil tibar dalam kisah Qarun. Ini hanyalah sekadar gambar saya di Mesir, belajar kita di Universiti Azhar, yang membawa kami dan membawa beberapa tempat yang menarik untuk lihat sejarah yang berlaku. Mesir juga bumi hampir. Para Nabi Musa juga, Nabi Yusuf di sana. Dan inilah tempat simpanan emas Qarun. Lambat gambar ada sedikit lewat. Dan mengikut pendetapatan bangunan ini ada 5 tingkat, ditenggelamkan 3 tingkat. Yang ada tinggal 2 tingkat yang masih kita dapat saksikan di sini, yang 3 tingkat telah tenggelam. Itulah saya dipahamkan oleh masyarakat tempatan. Ada tempat-tempat penyimpanan emas yang banyak, yang ada tempat saja, emas tidak ada lagi. Dikatakan emas telah diambil oleh Raja Rom satu masa ketika Mesir di bawah Rom. Emas telah dibawa balik ke Rom, yang tinggallah bangunan yang Allah tinggalkan. Yang lain semua telah ditenggelamkan. Ini yang ditinggalkan kalaulah benar apa yang disebut oleh masyarakat tempatan. Mesir mempunyai sejarah yang tua. Untuk kita ambil iktibar, banyak peristiwa yang berlaku di situ. Termasuklah kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan tempat yang berlaku, tempat Nil, Sungai Nil yang sangat terkenal. Sungai Nil yang memberikan anugerah kepada Mesir. Kesuburan Mesir dapat kita saksikan dengan adanya Sungai Nil yang besar ini, yang panjang. Dan kita masih dapat lihat, kalau kita ke Mesir, tuan yang telah berkali-kali ke Mesir, tentu lebih faham pada saya. Ini tempat yang dikatakan dibina oleh Nabi Yusuf AS. Kecil air yang masih ada sampai sekarang. Dan inilah peninggalan yang agung, menyebabkan Sungai Nil dapat dialihkan ke lembangannya dan menghasilkan tanah yang sangat subur. Di lembangan Nil ini sangat subur, dan saya kebetulan pada bulan Oktober tahun lepas, cukup setahun, melawat kebun limau yang tidak ada tandingannya. Saya tidak pernah lihat kebun limau sebaik ini lepas ini. Limaunya ditimbulkan di tepi jalan bertimbul-timbul, menunjukkan kesuburan Sungai Nil, kesuburan bumi Nil di lembangan Nil yang menjadi satu daripada yang ada kaitan dengan perairan yang pernah dibina oleh Nabi Yusuf AS. Dan di situ juga lah Qarun membuka tanah dan menanam pertanian, mengimport barangan dan sebagainya. Dikatakan dia adalah pemegang utama ekonomi Mesir ketika itu.
Kekayaannya sangat luar biasa. Ayat yang saya tinggal tadi ialah Korun daripada kaum Nabi Musa, Wabawa Alihim, dan dia melampaui ke atas Nabi Musa AS. Dan Allah anugerahkan hartanya, yang hartanya dapat dipikul kuncinya saja, dibawa oleh beberapa orang lelaki. Bukan gedungnya, tetapi kunci gedungnya saja dipikul oleh Osbatun, beberapa orang lelaki yang memikulnya. Dan mengikut ulama Mesir, Mufti Mesir ataupun ulama Syekh Jumaah mengatakan bahawa Korun pada awalnya sangat patuh pada Allah SWT. Penolong Nabi Musa yang setia. Korun beribadat selama 40 tahun. Tetapi dia terpedaya dengan kekayaan. Emas, kekayaan menjadi fitnah yang awal kepada Korun. Iblis datang kemudian. 40 tahun beribadah, tetapi akhirnya dia terlibat dengan harta yang banyak. Allah ujikan dengan emas dan dia gagal. Alhamdulillah. Dan bagaimanakah disebut oleh ahli tafsir Korun mendapat emas yang banyak? Kerana kekayaannya, dan dia mengaku inilah kerana ilmunya. Ahli tafsir mengatakan dia juga dapat menukar logam kepada emas. Itu kata ahli tafsir yang hanya Allah yang tahu. Bagaimanakah Korun menukar dan menjadikan logam kepada emas? Ahli tafsir mengatakan dia menukarkan pelambab kepada emas. Dan kekayaan emasnya benar tuan, kita lihat bekas emas saja cukup banyak dalam bangunan yang ditinggal tadi. Banyak lubang bilik-bilik emas yang ditinggalkan. Emas sudah tidak lagi. Tak silap saya diambil oleh Raja Julian, Rom satu masa ketika Mesir di bawah Rom. Kita kembali pada emas. Ketika zaman keagungan Islam, Kaisar Korun telah tersebar di dalam kalangan umat Islam. Dan mereka ingin mencari rahsia bagaimanakah Korun dapat menukar logam kepada emas. Dan ini menimbulkan satu ilmu yang disebut ilmu alkimia, yang kembali ke kemudiannya sampai ke Eropah dengan nama chemistry, alkimia. Motivasi asal ialah untuk mencari rahsia Korun. Bagaimanakah pelambam PB, tema hitam, dapat ditukar menjadi emas. Ini dilakukan antaranya ialah oleh Jabir Ibn Hayyan. Dan ada kajian arkeologi ditemui, dikatakan isi Korun. Korun telah pergi. Korun Allah telah tenggelamkan dalam bumi. Tetapi kekayaan yang ditinggalkan masih dipunyai oleh istrinya sangat luar biasa. Dan dikatakan ditemui kubur istri Korun yang bersalut dengan emas. Wallahu a'lam, apakah benar atau tidak. Inilah yang dikaji oleh ahli arkeologi. Ketika zaman keagungan Islam, kita lihat Jabir bin Hayyan, seorang saintis Muslim, telah berusaha untuk menukar logam menjadi emas. Dia cuba mencari rahsia Korun. Ada yang mengatakan dia berjaya, tetapi kita percaya dia tak percaya. Dan inilah percubaan dilakukan oleh Jabir bin Hayyan. Antara yang dilakukan ialah dia tukar raksa zib, daripada dia bakal raksa itu beberapa hari sehingga raksa bertukar menjadi beberapa jam. Raksa hidrogen dalam keadaan cair, tuan-tuan. Tetapi dipanaskan oleh Jabir sehingga dia membeku seperti emas. Tetapi bukan emas. Dia hanyalah hydrogen oxide. Hydrogen oxide. Itulah yang kita paham sekarang. Tuan-tuan daripada kimia lebih paham dari saya. Tetapi rahsia ini masih diteruskan. Dikatakan ulama kita yang terkenal, Syekh Ahmad Botani, mengetahui rahsia menukar pelambam kepada emas. Saya tidak pasti, tapi bila kami ke manuskrip di Narutawan, ada yang mendakwa bahawa ada manuskrip yang ditulis oleh Syekh Ahmad Botani yang
menceritakan tentang emas. Manuskrip tulisan Syekh Ahmad Patani. Saya diminta untuk mengkaji manuskrip ini. Saya dapati tidak. Ini bukan cerita tentang emas. Dia mencerita tentang falsafah. Pun kalau kita nak katakan kepada Syekh Ahmad Patani menulis kitab itu pun sukar untuk kita percaya. Sebab dia menceritakan tentang mantik. Saya ditakdirkan diasuh dalam bidang mantik. Dan saya diminta untuk meneliti manuskrip yang sangat rare ini. Saya rati bukan manuskrip yang berkaitan dengan emas. Definitely bukan. Jadi, untuk mengatakan Syekh Ahmad Patani ada rahsia untuk menukarkan emas, masih belum kita dapat temui. Tetapi ditulis oleh ramai penulis bahawa Syekh Ahmad Patani mempunyai pengetahuan menukar logam kepada emas. Saintis moden hari ini mengatakan tidak mungkin. Apa yang dikatakan oleh Jabir Ibn Hayyan bahawa lambam boleh ditukar menjadi emas mengikut saintis moden tidak mungkin. Disebabkan struktur atom mereka yang walaupun berdekatan tetapi untuk memindahkan elektron, menukarkan elektron kepada bilangan elektron emas, teknologi ketika itu mustahil. Itu pandangan saintis. Tetapi dibuktikan bulan lepas bahawa postulat yang dilakukan oleh Jabir bin Hayyan benar. Buat pertama kali, pelambam dapat ditukar oleh emas dalam teknologi moden. Maka apa yang dikatakan bahawa inilah sihir, menukar logam kepada emas sihir, sebenarnya tidak sihir, dia saintifik. Lihat tuan-tuan. Dalam penemuan moden hari ini, yang berita kita lihat daripada jurnal, saintis dapat menukar pelambam menjadi emas benar. Dan disiarkan dalam saintifik, dalam majalah saintifik bulan lepas. Inilah struktur dua atom ciptaan Allah yang sangat ganjil. Yang sebelah kiri ialah emas hitam, lead, dan yang kanan ialah gold. Kalau kita lihat dari situ, kita kembali kepada sedikit saintifik pagi ini. Pelambam mempunyai 82 nombor atom. Emas mempunyai 79 nombor atom. Dan sangat dekat. Dia sangat dekat. Sifat dari segi struktur atom sangat dekat. Itu sebab Jabir bin Hayyan sudah mengetahui tentang sifat ini. Cuma dia tidak cerita tentang atom dan elektron. Tetapi apa yang disebut oleh saintis moden bahawa nombor atom, emas dan pelambam ini sangat hampir. Dan mereka buat pertama kali menyuntik pancaran ke atas atom pelambam dan bertukar menjadi emas. Benar. Berita ini kita terima bulan lepas. Maka apa yang dikatakan sihir selama ini? Sehingga Jabir Ibn Hayyan disebut sebagai ahli sihir dalam kitab-kitab lama, termasuk sebahagian tafsir. Mengatakan Jabir Ibn Hayyan ialah ahli sihir. Bukan, tuan-tuan. Dia saintis. Namanya dapat kita bersihkan lagi ini. Bahawa benar-benar pelambam boleh ditukar menjadi emas dengan teknologi moden. Maksudnya ilmu satu masa, satu tahap dulu telah mendahului zaman moden. Kalaulah benar apa yang dikatakan bahawa Jabir bin Hayyan koron dapat menukarkan pelambam menjadi emas dan sekarang dibuktikan benar, maka status ilmu kimia sebagai ilmu sihir telah bertukar. Ratusan tahun ilmu kimia dianggap ilmu sihir oleh ulama kita sendiri. Sebab seolah-olah sihir menukar besi menjadi emas. Itu sihir. Tetapi bagi Jabir bukan sihir. Dia saintifik. Sehingga satu masa kimia dinamakan ilmu sihir. Hari ini saintis membuktikan dengan pancaran gelombang tertentu dapat menukar atom pelambam kepada emas. Ini definitely benar. Saintis menukar pelambam menjadi emas ialah fakta saintifik. Satu lagi perkembangan terakhir tuan-tuan, sebab tajuk kita adalah bicara
tentang sains Islam. Satu lagi percubaan dilakukan oleh saintis moden, khususnya saintis yang tidak percaya pada Tuhan. Dia ingin mencari bagaimanakah atom pertama wujud kalau Tuhan tidak ada. Ini dilakukan oleh saintis yang etis. Mereka berkumpul dengan nama CIN, tuan-tuan daripada saintifik lebih faham dari saya. Mereka telah berjaya menukar plumbum menjadi emas. Itu satu pertama. Yang kedua, oleh kerana mereka tidak percaya pada Tuhan, mereka ingin mengetahui bagaimanakah wujudnya alam ini. Bagaimana tertibnya alam ini. Tidak ada yang tersusun kecuali ada penyusunnya. Umat Islam sangat negas. Mudah. Selesai. Tetapi mereka terkekial untuk mencari bagaimanakah unsur pertama yang wujud. Kalaulah tidak ada apa-apa. Dan mereka tahu bahawa nothing cannot create something. Something can be created by something else. And definitely nothing cannot create something. Yang menciptakan sesuatu mesti ada suatu kuasa yang mutlak. Allah SWT. Tapi oleh kerana mereka tidak percaya, mereka membina satu structure saintifik yang sangat besar. Ini dia. Namanya Hadron Collider. Untuk melihat bagaimanakah atom pertama yang terjadi di atas alam ini. Konon-kononnya ini terjadi secara betulan. Mereka sediakan alat yang sangat panjang. Melibatkan seluruh saintis dunia. Seluruh saintis dunia berpakat untuk menunjukkan Tuhan tidak ada. Subhanallah. Mereka jemput semua saintis terbaik dunia berkumpul di Switzerland satu masa dulu. Di bawah pertubuhan yang dinamakan CERN ini ada ini sikatan. Dan mereka membina satu struktur yang sangat panjang. Di Switzerland, ini dia struktur. Berapa kilometer bulatan dan mereka pancarkan pancaran tertentu untuk melihat atom pertama yang mereka sebut God particle. Dan apa yang mereka temui ialah hanyalah ilusi. Kebetulan tidak boleh mewujudkan sesuatu yang teratur. Tidak mungkin. Tidak mungkin yang sesuatu yang teratur diciptakan terjadi secara sendiri. Tak mungkin. Kebetulan tidak boleh berlaku dua kali. Dan untuk mengatakan alam semesta terjadi sendiri sebagaimana yang dipercayai oleh saintis bukan Islam, etis di barat, maka apa yang berlaku ialah kebetulan. Dan probability untuk berlakunya peristiwa yang tersusun membentuk alam semesta mereka kira dengan komputer moden kosong. Tidak mungkin. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada mencipta yang ada. 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 tak mungkin jadi 1. Tak mungkin jadi 1. Dan mereka terpegun di situ. Dan mereka mula menulis kepada agama. Saintifik tidak dapat menyelesaikan masalah mereka. Dan mereka akhirnya berjaya menukar plumbum menjadi emas. Emas menjadi fitnah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir lil muqantarati minaz zahab. Al-qanatir lil muqantarati minaz zahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am. Wal an'am wa dzalika matul khaytun ya wallahu indahu husnul ma'ab. Surah Al-Azim, Al-Imran. Dihiaskan manusia kecintaan nafsu kepada wanita, kecintaan kepada wanita, anak pinak, dan sukatan emas yang banyak, perak, kuda-kuda yang dipelihara, binatang ternakan, kebun-kebun yang baik, dan dzalika matul hayatun dunya. Itu semua adalah kesenangan dunia. Wallahi indahu husnul ma'ab, dan insyaallah lah tempat kembali yang terbaik. Allah mengatakan wanita, anak pinak, emas, perak ialah fitrah. Ialah dihiaskan manusia supaya mereka cintainya. Kuda-kuda yang cantik, binatang ternakan, kebun, dan itulah perhiasan dunia. Dan dzalika matul hayatun dunya, itulah kesenangan dunia. Wallahi indahu husnul ma'ab,
dan sekarang kita lihat emas. Emas ialah fitnah. Kekayaan yang Allah berikan pada emas ialah fitnah, ujian dan percobaan. Dalam penemuan emas ada harta rikas yang tertentu zakatnya. Emas yang disimpan juga ada hak kepada orang miskin apabila mencapai nisab dan juga haulnya. Wanita yang menyimpan barang emas yang disimpan bukan sebagai pakaian juga ada hak. Di dalam harta orang kaya ada harta orang miskin. Dan oleh sebab itu 2,5% yang dikeluarkan termasuklah wang kita. Wang yang kita guna ialah simbolik kepada emas. Dan kita keluar 2,5% daripada emas. Tetapi hari ini kita tidak jadikan emas semata-mata sebagai sandaran wang kita. Kadang-kadang petroleum. Kadang-kadang kelapa sawit. Kadang-kadang pertanian. Oleh sebab itu untuk keluarkan zakat 2,5%, para ulama kita berbincang. Apakah boleh kita teruskan zakat wang kita 2,5%? Sebab bukan emas lagi di belakangnya. Lebih lagi tuan yang ada wang yang US dollar. US dollar langsung tak ada hubungan emas. Langsung tak ada hubungan dengan komoditi. Dia adalah wang fiat money. Fiat money tak ada kena-mengena dengan emas. Oleh sebab itu, apakah layak tuan-tuan yang ada forex US dollar mengeluarkan 2,5%? Sebab 2,5% ialah emas. Sedangkan wang sekarang bukan emas. Itulah ulama seperti Syekh Yusuf Qaradawi membincang panjang lebar dalam fiqh zakah yang zakat tradisi harus diubah. Sebab bukan emas yang menjadi di belakang duit kita, tetapi pertanian. Ada yang pertanian dan dicadangkan kita keluar setiap kali kita tuai pertanian, kata Yusuf Qaradawi. Oleh sebab itu, orang yang terima gaji, dia bukan terima emas. Tetapi seolah-olah dia bertani. Setiap bulan dia petik. Bila cukup nisab, maka dia harus keluar zakat, kata Yusuf Qaradawi. Itu sebab harta gaji pendapatan harus keluar zakat. Sebab bukan lagi emas, tetapi pada pertanian. Lebih zakat pada pertanian daripada emas. Oleh sebab itu, Mufti Indonesia terbagi dua. Satu yang berpegang pada tradisi kita lama, tak terima. Sebab mereka mengatakan emas. Pendapatan bukan emas. Dan ulama moden yang contemporary dapat melihat hujah yang diberikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Iaitu pendapatan yang ditemui, yang kita perolehi itu ialah lebih mendekati pertanian dan sifat setiap kali kita tuai, kita keluar zakat. Berdasarkan kepada pairan ataupun kita daripada curahan hujan daripada langit. Okey, itu saja untuk keluar zakat. Emas tetap menjadi fitnah sampai hari ini. Emas perak. Allah jadikan sedikit emas perak. Kalau banyak, tak laku. Dan perak juga sangat special. Tetapi kalau kita lihat dari segi saintifik, perak dengan emas jauh berbeza. Nombor atom emas 79, nombor atom perak hanyalah 47. Sangat jauh. Tapi dari segi teknologi, perak lebih berharga. Untuk teknologi, perak lebih berharga. Emas tak boleh buat pedang. Tapi besi dapat buat pedang. Peperangan tak menggunakan emas. Hanya simbolik kepada perhiasan yang Allah jadikan pada manusia Zul yang kita baca ayat tadi. Sepanjang masa emas menjadi fitnah. Tadi kita lihat Qarun, hari ini juga fitnah. Dan Namrus juga dalam kisah juga mempunyai emas yang banyak. Namrus raja yang hidup ketika zaman Nabi Ibrahim AS. Dan selepas kematian Namrus, dia disembah oleh kaumnya. Sampai hari ini, sebahagian mereka masih menyembah dalam konteks berbagai nama, termasuk dalam agama Nasrani, walaupun mereka mengatakan Nabi Musa, Nabi SAW
tetapi sebenarnya yang mereka sembah ialah Namrus, yang mereka sebut dengan pelbagai nama. Amerika menyerang Iraq dalam beberapa tahun lepas, dan apabila Iraq jatuh, mula-mula sekali mereka mencari kubur Namrus. Dan mereka dakwa mereka temui kubur Namrus. Mereka sebut Nimrod. Dan antara indikasi ialah mahkota emas yang ditemui. Dibawa ke Amerika secara diam-diam. Tetapi hari ini telah terbongkar bahawa apakah benar dia adalah mahkota Namrud atau tidak, wallahu alam. Tetapi Iraq klaim kembali, ini harta mereka. Dan sekarang dalam peringkat mahkamah katanya, mahkota ini yang sangat berat, tuan-tuan, emas, turin, yang menjadi fitnah kepada kerajaan Amerika dan Iraq pada sekarang. Sedangkan Iraq di bawah naungan Amerika sekarang. Ketika zaman keagungan Islam, kerajaan Abbasiyah, uang emas digunakan sebagai uang utama, uang resmi negara. Ini dipamerkan uang emas, dinar dan dirham yang ketika zaman Sultan Harun al-Rashid, Khalifah Harun al-Rashid. Ya, kita dapat saksikan bahawa inilah di antara pencapaian umat Islam. Dan ketika jatuhnya Kerajaan Rom, Islam mengambil alih, Osmaniyah mengambil alih Kerajaan Rom di Byzantine ataupun di Konstantinopel, emas yang banyak disembunyikan oleh Kerajaan Rom. Dan emas ini ditemui hampir setiap masa, sepanjang masa. Sepanjang sejarah umat Islam di Istanbul dan di Turki dan di segala rantau Turki, mereka temui timbunan emas yang banyak. Ini ditemui dalam minggu lepas. Minggu lepas masih ditemui dalam gua yang pelik. Gua ini orang masuk, tetapi tak temui. Sekarang ditemui oleh petani. Bertimbul-timbul emas. Allah munculkan kembali zaman akhirnya emas. Dan di antara hari kiamat ialah emas memunculkan diri dia. Singapura juga bakal menghasilkan gunung emas, tanda akhir zaman. Tiba-tiba di Turki banyak tempat yang keluar emas. Sekarang orang Turki sedang berpesta mengambil emas daripada sungai Euphrates, Orat. Apabila Erdogan telah sekat sungai Euphrates di hulu sungai Euphrates, air telah kering, emas telah keluar dengan banyaknya. Apakah itu maksud hadis Allah atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi emas telah menimbulkan diri, telah munculkan permukaan dan manusia berebut-rebut mencari emas, termasuk di Kelantan. Sekarang di Kelantan pun telah begitu ramai mereka bertiup kerja untuk mendalam emas. Emas munculkan diri di akhir zaman ini sebagai fitnah ujian kepada manusia. Kisah di Turki ini, petani ini masuk gua yang orang lain masuk. Dia temui timbun emas. Kalaulah takdirnya emas itu ada di situ, tentu dijumpai. Tetapi tak dijumpai. Sekarang dia kekayaan. Dan dia sangat ikhlas memberitahu kepada kerajaan Turki, saya temui emas. Kalau kita tak beritahu kan, dia beritahu. Dan apakah kerajaan Turki tidakkan untuk mengambil emas yang banyak ini? Emas ketika zaman Byzantine. Tuan-tuan, kalau pergi ke Turki, Istanbul, masuk ke Hagia Sophia, iaitu gereja yang ditukar menjadi masjid oleh Sultan Ahmad Fatih. Tuan-tuan akan saksikan ada satu balak dalam masjid sekarang, Masjid Hagia Sophia. Ada kisah. Kisahnya ialah harta korun, dia ada sebuah harta korun yang ditemui oleh masyarakat, seorang petani ketika zaman Khalifah Osmaniyah. Dia menggali kebunnya dan dia temui ada 2 jar. Ini jarnya. Jar ini penuh dengan emas. Dia seorang yang sangat amanah. Dan dia beritahu kepada Khalifah bahawa dalam kebun saya ada 2 jar penuh dengan emas. Khalifah tak percaya. Khalifah gelak pada dia. Kalau tentu emas, tentulah kamu dah ambil.
Bukan, saya tak ambil. Sebab dia harta rikas. Saya amanah. Walaupun kebun saya tidak ambil. Saya maklumkan para khalifah. Kalau kamu benar, kata khalifah, kamu ambil setuju. Kalau kamu benar, kamu ambil setuju. Tetapi dia perintahkan tenteranya supaya melihat apakah tujuan orang tua ini berbohong. Petani itu berbohong. Tentera mengiringinya ke kebunnya dan dapati bahawa benar 2 jam emas sebesar ini. Ini jalnya. Dia temui. Terperanjat tentera bahawa orang petani ini benar. Ada emas yang penuh. Kata tentera, tadi baginda sebut 1 jam untuk kamu. Terima kasih, dia kata. Kalau baginda bagi pada saya, terima kasih. Tetapi bukan emasnya. Jal. Tuanku sebut jal. Bukan emas. Ambil jal untuk kamu. Kalau benar, kamu 1 jal untuk kamu. Bukan emas. Saya tak berhak ambil emas. Itu amanah apabila khalifah yang amanah menghasilkan rakyat yang amanah. An-nas ala dinu mulukihim. Rakyat ikut perangai pemerintah. Pemerintah adil, rakyat adil. Pemimpin zalim, rakyat lagi zalim. Dan simbol keagungan Osmaniyah ialah jah ini. Rakyat tidak berbohong. Kata petani tadi, kalau benar tuanku sebut tadi, saya juga dengar, dia kata jar bukan emasnya. Saya berhak ambil jar tetapi tidak emasnya. Emas dikembali pada negara dan dia ambil jar. Bila dia telah meninggal, dibawa jar ke museum. Dan tuan-tuan dapat saksikan sampai sekarang. Inilah sifat amanah ketika Khalifah Islam memerintah Istanbul. Dan telah dijatuhkan oleh Yahudi, British dan Arab sendiri. Arab sendiri menjatuhkan kerajaan yang adil ini. Sampai hari ini kita tidak ada khalifah. Selepas jatuh kerajaan Osmaniyah, simbol keadilan Osmaniyah ialah jah ini. Yang tuan-tuan pergi ke Istanbul tak akan dicerita. Tak akan cerita tentang jah ini. Sebab dia menceritakan keagungan Islam. Amanahnya umat Islam. Dan saya ditugaskan masa bertugas dulu untuk melakukan kajian arkeologi sebagainya, manuskrip, maktutat Arab di Pustaka Sulaimaniyah, maka saya diberitahu tentang rahsia jar ini. Tuan-tuan semati. Emas menjadi fitnah ketika zaman kerajaan terakhir Abbasiyah. Ketika kita telah kaya, tuan-tuan, ketika zaman kerajaan Abbasiyah terakhir, Mongolia ataupun Tatar telah menyerang dan membakar kota Abbasiyah, kota Baghdad. 700,000 umat Islam dibunuh dalam masa 14 hari. Dan yang membunuhnya adalah Qulai Khan, iaitu anak kepada Kublai Khan, kepada Genghis Khan. Dan bukan mudah dia masuk Baghdad, tetapi ada pengkhianat. Pengkhianat ialah Perdana Menteri sendiri. Perdana Menteri ialah pengkhianat kepada kerajaan Abbasiyah, namanya Al-Qami. Al-Qami dijanjikan untuk dijadikan khalifah oleh Tatar sekiranya kamu menjanjikan menolong kami untuk menawan Baghdad, maka kamu akan dilantik menjadi khalifah. Al-Qami sangat tertarik dengan tawan, tak dapat dia tolak lagi. Dia bersama dengan Tatar menjatuhkan kerajaan Islam terakhir Abbasiyah. Abbasiyah pula ketika itu di puncak kekuatan. Puncak kekayaan umat Islam jatuh ketika di puncak pemerintahan. Sama ada Baghdad, Abbasiyah, kita jatuh, kita berada di puncak. Kita boleh bersabar ketika di bawah, ketika di atas kita jatuh. Melaka jatuh ketika berada di puncak keagungan kita. Bahkan kerajaan Islam yang banyak sedunia jatuh ketika kita berada di puncak, bukan di bawah. Di bawah kita boleh bersabar ketika kita miskin, kita susah, tetapi bila kaya kita tidak dapat bersabar lagi. Inilah yang terjadi oleh sejarah, sepanjang sejarah. Di belakanglah emas yang banyak. Khalifah kita menyimpan emas yang banyak. Dalam Baitul Mal terdapat emas yang banyak.
Bila khalifah yang terakhir ditangkap oleh Hulagu, mula-mula sebelum kita bunuh dia, kita tanya di mana emas. Khalifah dibawa. Hulagu, tunjuk kami, manakah emas kamu? Ditunjukkan emas yang banyak. Kata Hulagu, sayang kamu Khalifah Islam. Kalau kamu gunakan emas ini untuk pertahankan Baghdad, kami tak boleh masuk Baghdad. Tapi sayang kamu berpaya-paya, wanita dan dunia, sebagaimana ayat yang Allah sebut tadi, exactly berlaku kepada kerajaan Abbasiyah. Dan sayang kamu tidak gunakan untuk pertahanan negara. Apa jawab khalifah kita? Sudah takdir ilahi, bukan takdir, kata Hulagu. Kamu yang lakukannya. Jangan kamu salahkan takdir, dia ajat khalifah kita. Jangan kamu salahkan takdir, kamu yang gagal dalam pelaksanaan. Sebelum dibunuh oleh Hulagu, dia diberikan lecture oleh Hulagu. Dan tuan-tuan, bagaimanakah untuk membunuh khalifah kita? Kalau kita bunuh, umat Islam akan untuk bela. Kata isi Hulagu, saya cadangkan, kita bunuh beramai-ramai. Kita tendang khalifah ini beramai. Sehingga umat Islam tidak tahu siapakah yang bunuhnya. Benar. Mereka sama jadikan bola sepak. Khalifah dijadikan bola sepak. Cadangan permaisuri isteri Hulagu. Seluruh isteri khalifah ditawan dan dijadikan isteri kepada tentera-tentera Hulagu. Khalifah disepak sampai mati. Dan itulah nasib emas yang banyak menyebabkan kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Sejarah yang pahit, takdir ilahi sukar untuk kita fikirkan. Tentera Mongolia yang jahat, yang Tatar ini, apabila membunuh umat Islam, ulama kita dibakar, masjid dimusnahkan. Selepas itu mereka memeluk Islam beramai-ramai. Subhanallah. Keluarga Genghis Khan memeluk Islam beramai-ramai. Sehingga mereka lah yang membawa Islam ke seluruh Eropah. Mereka membawa Islam ke Rusia. Mereka membuka kota Moskow, Miskolc, Siberia, Volga, Kazan dibawa oleh orang Tatar. Termasuklah Ukraine. Ukraine yang ada sekarang, yang sedang berperang sekarang, ialah bumi Islam. Bumi orang Tatar. Tatar yang datang menghancurkan Baghdad, mereka menjadi pejuang Islam yang sangat kental. Sukar untuk kita pahami. Bahkan ketika Crimea, Ukraine berada di bawah Osmania, maka tentera Islam yang terbaik ialah orang Tatar. Mereka berada di barisan depan yang membuka negara-negara Balkan, antaranya orang Tatar. Tetapi di bawah nama Osmania. Tentera yang dibawa oleh Hulagu untuk menghancurkan Islam, mereka akhirnya menjadi pembela Islam. Subhanallah. Apabila emas menjadi tumpuan utama pemerintahan, termasuklah khalifah kita yang terakhir, maka Allah gantikan dengan orang lain. Masjid dihancurkan dan kita kembali kepada zaman yang lebih moden. Ketika kita dijajah oleh Barat, sekali lagi mereka membawa slogan Gold, Glory and Gospel. Emas, kehebatan kerajaan Glory, dan Gospel Kristian. Mereka bawa tiga, tetapi bagaimanakah mereka mengetahui kita ada emas? Dalam pengembaraan Ptolemy, adik kepada Alexander Great, Alexander the Great dan juga Ptolemy dua buah adik. Adik tiri, adik abang tiri. Alexander menjadi pemerintah yang hebat. Ptolemy mengatakan, saya ingin juga hebat sebagai abang saya. Saya ingin mengembara ke seluruh dunia. Saya ingin mencari Garden of Eden. Dalam Kristian, mereka percaya Garden of Eden ialah tempat Nabi Adam dan Hawa berada di syurga. Kita Islam percaya bahawa syurga di
tempat Nabi Adam diciptakan di syurga. Tetapi orang Kristian, orang Yahudi sampai sekarang, mereka mengatakan tempat Adam dan Hawa berada ialah di Garden of Eden. Bukan dia di langit, tetapi di atas muka bumi yang Allah telah sembunyikan pada kita. Dan mereka mencari di manakah Garden of Eden. Ptolemy datang ke negara kita. Dia mengatakan, saya telah temui Garden of Eden, iaitu semenanjung emas kita. Dia melukis peta syurga. Maksudnya mitos. Dengan mitos inilah kita terjajah. Dia balik laporkan di barat ke Mesir, sebab pemerintahan barat ketika itu di Mesir, bukan di Itali. Tetapi mereka telah berbohong sekarang, mereka mengatakan Rom itu di Itali, Rom itu di Mesir. Dia tulis bahawa kami telah temui Garden of Eden di semenanjung emas. Dia tulis peta. Ini peta negara kita. Di sinilah bumi emas yang banyak. Dan dia tulis dengan lengkap. Tempat ada emas negara kita. Antara tempat yang ditunjukkan ialah Gunung Ledang. Ini mitos. Dengan mitos inilah kita terjajah. Maka akhirnya Portugis mengetahui tulisan Ptolemy. Mereka datang untuk mencari emas. Satu lagi kisah yang disebut dalam kitab mereka, yang mereka dakwa sebagai Torah sebenarnya ialah tulisan-tulisan yang bukan Torah. Dan kitab Zabur juga mereka dakwa demikian. Sebenarnya telah diubah. Mereka mengatakan Nabi Sulaiman AS membina istananya yang sangat perkasa. Menggunakan emas. Istana dalam surah Sabah, dan surah Sabah menceritakan tentang bagaimana Balqis datang ke istana Nabi Sulaiman dan mengikut ahli tafsir, umpamanya Imam Qurtubi mengatakan emas binaan daripada istana Nabi Sulaiman yang perkasa itu ialah emas. Dalam kitab mereka mengatakan istana Nabi Sulaiman itu dibuat dari kayu dan emas. Kayu pula, kayu yang special yang hanya ada di kawasan kita. Maksudnya, apakah daripada mana? Dalam kitab mereka sebut emas diambil daripada Gunung Ophir. Gunung Ophir ini terletak di kawasan Madinah sekarang. Hampir dengan Yaman, ada satu tempat nama Ophir. Dan mereka sangka di situlah tempat Ophir. Dalam kitab mereka mengatakan untuk sampai ke Ophir ini setahun. Perjalanan daripada Palestin ke Ophir setahun. Dan mereka mengkaji sekarang. Bahawa tak mungkin daripada Mekah sampai ke Syam dalam masa setahun. Hanyalah masa setengah bulan. Kalau demikian, Ophir bukan berada di semenanjung Arab. Mereka, Portugis membuat dakwaan baru. Ophir berada di negara kita. Dan inilah disebut dalam kitab mereka, King Solomon sent ship to Ophir. Nabi Sulaiman AS membawa kapal ke Gunung Ophir untuk ambil emas banyak-banyak. Dan bawa balik untuk membina istana. Ini kisah kitab mereka yang mereka ubah benar atau tidak, Allah Alam. Portugis telah mendakwa bahawa dia temui Gunung Ophir bukan di Arab, tetapi di Malaya. Ini istana Nabi Sulaiman yang mereka dakwa, yang mereka ingin runtuhkan Masjid Al-Aqsa dan bina dengan bangunan ini. Dan lihat tuan, mereka lukis di atasnya dengan emas. Dan mereka menamakan Gunung Ledang sebagai Mount Ophir sampai sekarang. Di antara Gunung Ledang dengan Gemas, ada terowong emas yang banyak. Orang Melayu tidak tahu sampai sekarang. 4 bangsa yang menjajah Melaya, Portugis, menggali terowong ini membawa balik ke Lisbon begitu banyak emas kita. Daripada Gunung Ledang ke Gemas, Gemas itu ialah gold emas. Kemudian datang Belanda, Belanda menggalikan lagi terowong lagi panjang dan bawa balik emas yang bertimbun ke Amsterdam. Datang British buat stesen kereta api digemas untuk bawa emas ke London. Orang Melayu tak tahu siapa hari ini. Jepun datang membawa ambil emas
daripada Gemas, bawa balik ke Tokyo. Dan dia kalah. Sebelum emas sampai ke Jepun, disembunyikan di Kuantan katanya. Orang Kuantan sedang mencari di mana ke emas. Emas ialah fitnah. Sampai sekarang tak ditemui. Jepun simpan di pantai mana? Mungkin Patah Balut. Dan di atas mitos inilah kita dijajah ialah untuk mencari emas. Sebab syurga yang Nabi Adam mereka sebut negara kita dipercayai oleh seluruh Eropah. Ini mitos. Mitos yang menyebabkan negara kita dijajah. British membuat kereta api bercabang di Kemas. Dalam Gold, Glory and Gospel. Negara kita dijajah oleh 3 bangsa. Emas di belakang. Dan British mencatatkan negara Melayu. Di Buckingham Palace, dia tulis The Malay State yang dijajah. British mengatakan Malay State ialah jajahannya. Di antara 80 buah negara dunia yang dijajah antara Malay State. Ada tiang, 100 tiang di Buckingham Palace. Setiap tiang ini menggambarkan sebuah negara dijajah. Dia beritahu pada kita, profesor kita, kamu tidak dijajah. Kita datang untuk membantu Sultan mentadbir negara. Semua profesor kita mengatakan kita tak pernah dijajah. Dalam satu seminar, beberapa belas tahun pas, apabila 3 profesor mengatakan kita tak dijajah, saya bangkit. Saya juga tak pernah. Saya kata, buat apa kita merdeka kalau tak dijajah? Buat apa kita merdeka kalau kita tak dijajah? Semua profesor diam. British mengisytiharkan kita dijajah. Segala hasil masuk kita dibawa, emas yang dibawa balik. Emas inilah digunakan untuk membina kemajuan di England. Bangunan parlimen dia dibina daripada emas rauk. Motorway dia dibina daripada timah, daripada Taipei. University of London dibina daripada hasil masuk hutan Pahang. Mereka tidak sebut. Dia catatkan, British catatkan. Kekayaan Melaya sangat luar biasa. Dan orang Kemas sampai hari ini tak tahu terowong ini. TV3 buat rancangan. Oh, rupa-rupanya ada terowong, jangan masuk, takut luntuh. Setiap tahun British, Jepun datang buat pesta di situ, mengingatkan bahawa unggah emas yang mereka bawa balik ke negara masing-masing. Orang Melayu tak tahu sampai sekarang. Tanjung orang Kemas, saya tahu tidak. Tanjung orang 9. Begitu naif kita dalam sejarah negara kita sendiri. Kadang-kadang kita membantah apa yang kita tahu. Apabila Profesor Solehah menyatakan kajiannya yang terdapat dalam manuskrip Arab, kita bantah. Yang membantah Arab pun tak tahu. Dalam manuskrip, saya juga menyaksikan banyak manuskrip di Turki. Berbagai-bagai maklumat tentang alam Melayu ditulis dalam bahasa Arab. Tetapi orang Malaysia tak tahu bahasa Arab. Yang membantah itu sepatah pun tak tahu bahasa Arab. Dan dia membantah dengan kejahilannya. Inilah sifat kita orang Melayu, tak tahu. Dan emas masih ada. Walaupun ditinggalkan oleh 3 penjajah, emas masih banyak. Kita ada gold belt, mengalir daripada utara ke selatan melalui Kelantan. Yang sekarang masih di Lombong di Pahang. Pahang satu-satunya lombong yang terbesar negara kita. Kita ada 5-6 jalur emas lagi sekarang. Ini selepas dia bawa oleh penjajah, 4 penjajah kita. Portugis, Belanda, British, Jepun bawa balik, kita masih ada 4-5 jalur emas yang banyak lagi. Di Kelantan belum terusik lagi. Tuan-tuan, moyang saya daripada Hainan, China. Masa saya tidak ada lagi. Dia datang mengambil emas di Gomusa. Datang berkali-kali, orang Melayu tak tahu. Dan dia memeluk Islam di tanah Melayu. Dan akhir sekali dia datang, dia tak balik. Antara keluarganya memeluk Islam dan saya adalah di antara zuriatnya. Mereka bawa balik emas yang diambil pada Gomosang balik ke Hainan, China.
Ini kisah keluarga saya. Yang orang lain tak tahu. Mereka datang berbelas kali. Akhir kali moyang saya tidak balik. Tinggal di Kasar, Pasir Mas. Dan daripada apabila sebahagian daripada keluarga kami Muslim Islam, dan kami Alhamdulillah kami lah Muslim. Emas yang ditinggalkan masih banyak. Hari ini Kelantan membenarkan rakyatnya menggali atau pemedulang kembali. Di Pahang, emas di Lombok dipinjam. Dan inilah Lombok terbesar kita. Orang Pahang ada tak tahu. Kita masih menghasilkan emas. Dan emas yang dibenarkan oleh Kerajaan Kelantan, yang dikata terkenal negeri yang miskin ini, banyak menyimpan emas. Sekarang dibenarkan untuk menggali kembali banyak tempat apabila dikeluarkan pernyataan daripada pejabat menteri besar kerajaan Kelantan dibenarkan mendulang emas di tanah kerajaan dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mendulang. Ada yang sudah kaya raya. Ada sekali mendulang sudah bak banglo, tuan-tuan. Emas yang ditinggalkan oleh penjajah pun masih banyak. Ataupun Allah keluarkan balik emas yang tersembunyi sebelum ini. Dan apakah kita akan berbuat dengan emas? Saya tak minat dengan emas. Saya tak minat jadi orang kaya. Mereka berdulang. Ada orang yang hina rakyat Kelantan miskin, sekarang menuju Kelantan untuk mendulang. Ada yang berhenti kerja. Tak payah. Buatlah kerja asal kita. Mereka mendulang. Dan saya dengar daripada masyarakat kita, perokok kita juga lah. Ada yang dapat berkilo-kilo. Dapat buat 2 banglo sekali pergi. Wallahualam, entah ke tidak. Itu cerita mula yang tak saya temui dengan yang terlibat secara langsung, tapi cerita kat atas cerita. Mereka mendulang. Ketuk batu temui emas. Emas. Fitnah. Kita difitnah. Ketika nak beli nasi lemak pun tak ada duit di sini, di sana mereka bergembira dengan emas. Dulu kita hina mereka miskin. Sekarang siapa yang miskin? Emas. Gua emas. Katanya di Kelantan, saya tak tahu, tak pasti di kawasan mana. Di dunia, tuan-tuan, yang paling banyak emas ialah China. Australia, US, Rusia, South Africa dan lain. South Africa mengeluarkan kageran emas tulen 1%. Kalau kita gigit pun boleh lekat gigi kita. Lembut, emas sebenarnya lembut. Untuk kuat ditambah dengan logam lain. Umpamanya dengan perak untuk jadi swasta. Dia lebih keras. Kalau emas yang asal, emas 10 yang kita ada 999, emas 10 itu gigit dengan gigi berkeluar. Lembut. Antaranya, masa saya belajar dulu, saya beli satu kageran daripada Afrika Selatan, gigi berkeluar, berbekas. Lembut. Itu emas 100%. Dan inilah fitnah yang sedang berlaku sekarang. Zakat, jangan lupa tuan-tuan, akan dipertanggungjawabkan. Dalam hati orang kaya, ada hak dan miskin. US dollar tidak menggunakan emas seperti mana sebelum tadi, dia gunakan fiat money. Fiat money tidak bergantung pada kommoditi. Oleh sebab itu, zakat uang US dollar harus dibincang oleh ulama peringkat dunia, bukan peringkat kita. Itu sebab Yusuf Qaradawi mengatakan kita harus keluar mengikut pertanian. Ditolak oleh ulama kita yang berpegang pada kitab yang lama. Sebab yang lama khusus menjadikan uang dinar sebagai asas kepada zakat. Sekarang masa sudah berubah. Kelapa sawit juga dijadikan sebagai asas komoditi kita. Petroleum juga menggantikan emas. Oleh sebab itu kita mesti dinamik dalam hukum. Berubah hanya suasana, berubah hukum. Tetapi kita masih statik. Dan tuan-tuan, emas dunia dan berita yang kita terima akhir ini, bumi mengeluarkan emas. Dan mereka mengkaji
rupa-rupanya dalam perut bumi kita emas sangat banyak. Dan sekarang emas telah keluar perlahan ke permukaan. Barangkali tanda akhir zaman sedang kita saksikan. Mengikut kajian geologi, mereka mengatakan inilah jumlah emas ada di pusat bumi kita. Dan sekarang dia leaking towards the surface. Di celah-celah rekan emas yang cair keluar dan mengalir mengangkut gunung, masuk sungai dan menampakkan dirinya. Apakah Singapura akan menjadi emas yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW daripada proses ini atau tidak, hanya Allah yang tahu. Gunung emas akan muncul di Sungai Purat. Dan sekiranya emas yang ada di pusat bumi, sekarang pusat bumi telah bergegar untuk menghasilkan, mengeluarkan dirinya. Dan untuk munculkan dirinya permukaan. Sekiranya emas yang tersimpan di pusat bumi, kata saintis bukan saya, keluar semua, bumi akan diliputi, seluruh permukaan bumi diliputi oleh satu kaki tinggi emas seluruhnya. Lebih banyak daripada batu pasir. Kalau emas banyak, emas tak laku. Batu pula mahal. Dalam hadis yang terkenal, yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, la takmasa hatta yahsirul furat. Tidak bakal kiamat sehinggalah sungai Furat akan surut, kering, and jablin mil zahaba, dan dia akan memunculkan gunung daripada emas. Apa yang Rasulullah sebut, wallahu alam, apa maksud and jabalin min zahaba? Barangkali emas yang banyak maksudnya. Ataupun kata jemaah harfiah, gunung emas. Gunung daripada emas. Ia kata tilu annas, manusia akan berperang fitnah alaihi, payu ketal min kulli mi'atin, setiap 100 yang terlibat, tis'atun wa tis'un, yang terbunuh ialah 99. Dan setiap manusia yang berebut, yang berbunuhan, berperang, hanya 99. Patron bin kulimat 99 terbunuh daripada 100, hanya selamat seorang. Yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Mudah-mudahan sayalah yang selamat itu, kata sebahagiannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Tuan-tuan, bayangan yang berlaku Singapura telah dapat kita saksi sekarang. Turki telah mengkhianati negara di bawah sungainya, Sungai Furat. Hulu Sungai Furat datang dari Turki. Turki sekat sungai. 13 empangan disekat oleh Turki. Turki menjadi subur, tuan-tuan. Tanah yang kering kontang di sekitar, tetap pergi ke Konya. Sepanjang jalan ke Konya kita lihat kebun gandum yang sangat luas. Hasil daripada Sungai Furat yang disekat oleh Dogan. Dunia membantah. Tapi kata Dogan, sungai ini daripada bumi kami. Kami hak sungai. Yang Syria, Iraq, negara yang di bawah, yang sungai ini mengalir, apakah mereka tidak hak? Tetapi kami sekat bukan di bumi mereka. Kami sekat di bumi kami. Dan masih lagi dipertikaikan antarabangsa. Antara dam yang terbesar ialah ini yang disekat oleh Turki. Cawangan Tigris, Euphrates disekat oleh Turki. 13 dam. 13 empangan. Namanya Keban, Kaya Raya, Karababa, dan sebagainya terlihat di situ, disekat satu persatu. Yang sebelah Tigris juga disekat juga oleh Al-Quds. Maka Iraq tak ada air lagi. Sungai Euphrates telah kering di bawah, sehingga di bawah dasar sungai muncul bukan emas lagi, tapi sebuah kota yang tak pernah kita tahu telah muncul. Maksudnya kota sebelum Nabi Ibrahim lagi, yang ada di bawah sungai Euphrates, telah muncul dan sekarang arkeologi dijadikan di dasar sungai Nil yang telah kering. Dan orang Turki berpesta dengan emas. Bila sungai kering di kawasan Turki, mereka mengambil emas. Apabila setiap sungai, cawangan sungai Euphrates ataupun Furat disekat,
maka di bawahnya ada emas. Tetapi air melimpah ke lembangan, digunakan pertanian, menyebabkan Konya menjadi tempat yang sangat subur di Turki. Konya terlihat sepanjang jalan kita dari Pamukkale ke Konya, kehijauan dan kebun anggur yang sangat luar biasa. Watermelon, sepanjang-panjang jalan itu watermelon, tetapi pergi bulan yang sesuai dengan mereka menuai, kita dapat lihat, dan dia menjemur anggur yang sepanjang jalan itu. Ini ialah daripada pengairan yang dilakukan Erdogan. Dibantah oleh Iraq, dibantah oleh Syria, tapi Turki lebih kuat. Siapa kuat, dia menang. Ini yang ditemui oleh Turki. Turki berpesta mengambil emas sekarang. Bukan gunung emas, tetapi emas yang muncul di bawah sungai, dasar sungai. Dan dikatanya, Turki has discovered a massive gold treasure. Turki sedang mengambil emas yang banyak, tapi bukan gunung, tuan-tuan. Masih pecah lagi. Tanda-tanda hadis sesudah sedang menjamah. Tanda-tanda apa yang disebut dalam hadis yang mulia tadi, kalau itulah tafsirannya. Sedang kita saksikan bunga-bunganya. Bukan gunung lagi, tetapi sedang tengok rakyat Turki berpusu-pusu. Sebagaimana rakyat Kelantan berpusu-pusu mendulang emas. Dan ditemui 6 billion gold discovered in Turkey. Ini kebanyakan daripada sungai. Apabila sungai kering, maka batu-batu, istilah batu-batu pasir, ada ketul-ketul emas yang kecil. Dan it's happening right now. Sekarang munculnya emas telah disaksikan oleh pemberita, banyak menceritakan, tapi tidak Turki. Negara kita juga tidak banyak menceritakan tentang ini. Dan berita yang banyak keluar ialah di tempat lain. Ini ialah antara di Urfa, di tempat Nabi Ibrahim dibakar. Di kawasan itu juga dibina dam sekarang. Empangan yang besar disebut empangan Ataturk. Menyebabkan sebahagian daripada Turki tenggelam disebabkan air yang banyak. Masjid tenggelam di kawasan yang sangat-sangat penting dalam sejarah Turki, khususnya tempat apa nama? Urfa, tempat tuan pergi melawat, tempat Nabi Ibrahim dibakar, kawasan yang berdekatan masjid yang tenggelam. Disebabkan air yang diempang telah masuk ke kawasan lembangan, menyebabkan kesuburan tanah yang terjadi, yang disebabkan oleh air yang banyak ini, menyebabkan pertanian dapat digunakan di tanah-tanah yang kering sebelum ini. Bandar kecil tenggelam disebabkan air yang banyak. Tetapi Iraq telah kehilangan air. Syria kehilangan air, Turki berlebihan air. Sepatutnya tidak berlaku, tuan-tuan. Sekiranya pemerintah Islam yang adil, ini tidak berlaku. Mungkin ada 1-2 empang, tetapi nasib untuk mereka yang di bawah harus dijaga. Itulah Islam. Kita tidak monopoli. Sehingga tenggelam bandar. Dan hadis yang kita baca tadi, Yushik al-Furat ayyuh yahsir an kanzin min zahab wa man hadaru fala yughzu min syai'an. Hampir-hampir sungai Furat, Rasulullah kata hampir-hampir. Ini 1400 tahun lepas. Rasulullah mengatakan hampir-hampir sungai Furat akan kering. Dan tuan-tuan, ketika zaman Rasulullah Al-Quran diturunkan, iqradis-sa'ah wal syaqqal qamar, hari kiamat sudah dekat, bulan telah terbelah. Bulan terbelah itu tandanya hari kiamat sudah hampir. 1400 tahun lepas, itu maksudnya telah hampir hari kiamat. Apatah lagi sekarang. Kalau Allah sebut 1400 tahun lepas, itu hampir kiamat. Iqradis-sa'ah wal syaqqal qamar, apatah lagi sekarang. Singapura hampir-hampir, kata Rasulullah, akan kering. Dan akan mengeluarkan emas yang banyak. Kanzin min zahab. Paman hadrahu, siapa dia yang hadir, fala taghzu min syai'a, jangan ambil sedikit pun emas. Dia fitnah. Allah nak tunjukkan emas kepada manusia. Kemanakah tumpuan manusia?
masjid ataupun tempat emas. Satu lagi emas yang lebih penting hari ini ialah rare earth. Rare earth ialah nadi bumi yang menjadi aset lebih mahal kena emas. Fitnah yang sangat besar. Perang dunia ketiga dijangka sebab merebut bukan emas lagi, tapi rare earth. Rare earth yang paling banyak di dunia ialah di Venezuela. Telah dikuasai oleh China sepenuhnya. Amerika terkial-kial. Amerika tertinggal dalam rare earth. Tempat yang masih ada, tak banyak. Antaranya negara kita. Negara kita seperti anak dara yang belum berpunya. Rebutan kuasa besar. Rare earth menjadi emas yang baru. Lebih mahal pada emas. Orang tinggal dalam emas. Emas banyak keluar, orang tak kisah dah. Rare earth. Rare earth ini bukan 1, 2 tuan-tuan. Dah ada LA, CE, PR, ND, SM, EU, GD dan sebagainya. Berbagai radioaktif yang tak boleh kita gunakan langsung. Sepanjang petroleum kena proses. Proses hanya dapat dilakukan oleh China semata-mata. Hatta teknologi Amerika belum dapat proses rare earth. Yang dapat proses ialah China. China kuasai semua rare earth dunia. Amerika tertinggal, kuasa besar akan muncullah China kerana rare earth ialah teknologi China. Untuk buat handphone, untuk buat jet pejuang, untuk buat teknologi moden, semua menggunakan rare earth. Kereta elektrik, semua rare earth. Siapa yang tertinggal rare earth, dia tertinggal teknologi moden. Dan rupa-rupanya Amerika tertinggal, China akan kuasai dunia. Dalam masa akan datang, kalaulah dijadikan rare earth sebagai indeks. Rare earth menjadi rebutan. Peperangan sedang berlaku ialah rare earth di belakangnya. Peperangan yang sedang hampir berlaku di Venezuela, di Sudan, bahkan di Gaza. Di Gaza ialah petroleum, di Sudan ialah emas, di Venezuela ialah rare earth, dan negara yang ada rare earth kena berhati-hati. Mereka sedang mencari sisa-sisa rare earth yang masih belum dikuasai oleh China. China kuasai hampir semua. Hanya tinggal 10% untuk dunia. China kuasai semuanya. Dan dalam konteks ini, rare earth, dia terlibat dalam semiconductor. Teknologi semiconductor, tuan yang lebih faham dari saya tak. Ini ialah teknologi akan datang, semua menggunakan semiconductor. China kuasai teknologi ini, Iran kuasai teknologi ini, Amerika tertinggal. Bukan ilmunya, tetapi sumbernya. Dan untuk hari ini, teknologi untuk pembersihan refinery, rare earth hanya dipunyai oleh China. Ini saintis mereka yang dapat memisahkan, yang dapat refine rare earth, hanya seorang ini. Dan dia sudah tua, tata. Ini dia. Pada mulanya ialah kajian saintifik asalnya. Tetapi sekarang sudah menjadi komersial yang sangat besar dan dia telah mempunyai murid yang ramai dan dikuasai oleh semuanya, dikuasai oleh China. Tidak ada orang lain. Oleh sebab itu, Amerika harus bergantung pada China. Kita lihat bagaimanakah saintis China kemalangan kapal terbang jadi pesong kan? Ada hubungan dengan rare earth. Inilah yang menjadi fitnah terbesar hari ini. Rare earth ialah teknologi akan datang. China telah kuasai semuanya, hampir 90%. 80% hingga 90% rare earth China yang punya. Negara Amerika terpaksa baik dengan China untuk dapat sebahagian daripada rare earth. Dan dia menjanjikan tarif cukai yang tinggi pada China, China balas dengan rare earth. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Tuan-tuan, akhir sekali. Rasulullah berpesan, la takun sah hatta yakhsul haraj. Tidak berlaku kiamat sehingga banyak berlaku haraj. Para sahabat bertanya, mal haraj ya Rasulullah, apakah haraj itu? Rasulullah menjawab, al-qatl, pembunuhan, pertumpahan darah. Dan kita saksikan sekarang pertumpahan darah. Gaza dibedil dan dihancurkan sebab gas petroleum.
Sudan dihancurkan hari ini, dan apa yang berlaku di Sudan lebih dahsyat daripada di Gaza, tuan-tuan. Dilakukan oleh orang yang sama. Ditambah oleh negara Arab yang bersatu dengan mereka untuk menghancurkan Sudan. Di belakang Sudan Lamas. Kongo juga sedang merana sekarang, tuan-tuan. Sebab dia ada cobalt. Haiti ada limestone. Afghanistan ada copper. West Papua New Guinea ada crude oil yang belum dan Papua New Guinea bakal dikuasai oleh negara besar. China telah buat 9 dash line di negara kita, di Asia Tenggara maksud saya. Taiwan sedang diintai oleh Amerika dan Rusia. Dan di sebaliknya ialah rare earth. Dan Perang Dunia Ketiga dirancang barangkali berakhir dengan rare earth. Sekarang, apabila Ukraine menyerang Rusia, di Malaysia dikatakan Rusia menyerang Ukraine. Hari ini secara official, dunia menghasilkan yang berlaku di Ukraine ialah Ukraine di belakangnya Amerika, NATO, Eropah menyerang Ukraine untuk menghancurkan Islam di Rusia. Itu berita resmi hari ini. Tuan-tuan di Malaysia, di naratifnya ialah Rusia menyerang Ukraine, sedangkan Ukraine itu bumi Rusia. Sekarang Rusia ambil balik bumi Ukraine. 75% Ukraine dipunyai oleh Rusia dan Amerika, NATO mengaku kalah di Ukraine. Ketika saya membincangkan tentang Ukraine, ada tentera Chechen lawan saya. Dia mengatakan tak mungkin Ukraine ataupun Rusia boleh menang dengan gabungan NATO. Hari ini terbukti tentera Chechen salah. Di mana tentera Chechen itu saya tak kenal dia. Dia kata pun dia tak kenal saya. Saya pun tak kenal dia. Kat mana tentera Chechen itu? Perhatikan hari ini Rusia menang total ke atas Ukraine. Trump minta Zelensky berdamai segera. Berdamai maksudnya kalah. Sebagaimana Gaza diminta berdamai dengan Israel sebab Israel kalah. Pakistan dan India diminta berdamai sebab India kalah. Proksi Amerika kalah. Thailand dan Kamboja diminta berdamai sebab proksi Amerika kalah. Thailand proksi Amerika kalah. Sekarang Ukraine, Amerika minta Zelensky berdamai dengan Rusia sebab 75% bumi Ukraine dikuasai oleh Rusia, Amerika, NATO, Amerika, Eropah kalah tu di Ukraine. Tinggal Ukraine seorang-seorang yang pertahankan Ukraine dengan Turki. Hanya Turki dan Ukraine yang pertahankan Ukraine. Tiba-tiba Turki pula bersama dengan mereka. Tuan-tuan, kekalahan Ukraine disahkan semalam. Tuan-tuan tak akan baca berita ini. US Army General mengatakan Ukraine war is lost. Kita kalah resminya di Ukraine. Rusia menang bergaya. Sebelum ini ada perjanjian Amerika dengan Rusia untuk berdamai. Syria diserahkan kepada Amerika. Ukraine diserahkan kepada Rusia. Sebab Amerika sudah melihat Ukraine tidak dapat dikuasainya. Rusia, Amerika memberikan Turki untuk memerintah sementara Rusia sebelum diambil oleh Israel. Tiba-tiba Rusia balik ke Syria, maksudnya gabungan barat kalah total. China, Rusia menjadi penjajah baru dunia ini. Barat kalah total apabila semua jajahan perbuatan rare earth telah kembali ke China, dan itulah berita terakhir apabila Ukraine telah kalah. Hanya dibantu oleh Turki dan Perancis. Tuan-tuan, genocide in Sudan. Sekarang Sudan menderita lebih daripada Gaza. Mereka dibunuh oleh rakyat mereka sendiri. Dan apa yang berlaku di situ ialah, tuan kenal dua pemimpin besar, Al-Fatah Al-Burhan di utara dan Muhammad Dagalo di selatan.
Mak Daglo bergabung dengan Perjanjian Dunia untuk menghancurkan rakyat mereka sendiri, dan Sudan berdarah hari ini. Kisah masih panjang. Sudan dan Gaza berdarah. Rakyat mereka menderita. Di belakangnya ialah Dubai dan RSF. Tuan-tuan cari siapakah RSF. Umat Islam yang bergabung dengan mereka yang membunuh umat Islam di Gaza. Sebab senjata Israel telah disekat daripada dua jalan laut, Laut Merah dan Laut Mediterranean, mereka masuk dari Sudan. Jadi Sudan Selatan dijadikan sebagai port baru untuk bawa senjata ke Israel. Ada umat Islam yang menjadi pengkhianat dalam perjuangan ini. Dan tuan-tuan lihat UAE di belakangnya. Sebahagian negara Islam yang belakangnya. Suasana tidak jelas. Dan RSF ialah Sudan Rapid Support Force. Para tentera mereka yang menguasainya. Dan apa yang berlaku di Gaza sekarang beralih kepada Sudan. Dan nama Muhammad Hamdan Dagalo menjadi perbincangan dunia hari ini. Dan di belakangnya adalah rakyat umat Islam yang terkorban. Sama ada Syiah atau Sunni, bagi mereka sama saja. Dan inilah krisis yang terburuk yang sedang kita saksikan sekarang. Di belakang ialah emas hitam, emas putih, emas kuning. Dan emas tentu saja menjadi fitnah. Di belakang peristiwa ini kita lihat umat Islam yang terlibat. Umat Islam yang bersekongkong dengan Israel. Tak sanggup saya sebut. Dan apa yang berlaku ialah sangat-sangat dahsyat. Sebab Sudan digunakan sebagai port untuk import, membawa senjata. Dan Israel tidak pernah berhenti membunuh umat Islam di Gaza. Walaupun perjanjian perdamaian telah ditandatangani. Yaman berjaya menyekat dari Laut Merah, maka mereka gunakan Sudan. Darah dapat dilihat pada langit daripada satellite. Darah yang mengalir di Sudan dapat dilihat pada langit. Dahsyat, tuan-tuan. Di situ ada umat Islam yang menjadi pembelut. Ini rupanya, konon-kononnya ini ketuanya. Abu Lu'lu', kita ingat apa yang berlaku kepada sejarah Khulafaur Rasyidin yang syuhada di tangan Abu Lu'lu'. Lu'lu' muncul kembali. Pelampau Islam. Dan mereka, wajah Abu Lu'lu' yang menjadi wakil kepada tidak jelas, tetapi kita tahu apa yang berlaku di Gaza yang sama menjadikan Lu'lu' sebagai di belakangnya. Dan dunia sekarang kembali memberi tumpuan pada Sudan. Sudan sekarang ialah sangat dahsyat apa yang dilakukan oleh kerajaan mereka sendiri. Kalaulah Gaza dilakukan oleh Israel, boleh kita boleh faham. Tetapi Gaza, Sudan dilakukan oleh rakyat mereka sendiri. Tuan-tuan, seperti biasa, pasal 1 hanyalah bersedih. Pasal 1 tak ada fungsi. Jangan percaya. Dia boleh sebut satu statement, esok dia diam. Dan yang orang Gaza sekarang berdoa, ya Allah, selamatlah orang Sudan. Sedangkan mereka dalam keadaan kesejukan sekarang. Walaupun perdamaian, tetapi mereka tidak diberikan hak perdamaian. Orang Gaza berdoa kepada Allah supaya selamatkan Sudan. Maksudnya mereka lebih nasib baik daripada Sudan. Venezuela bakal menerima mehna yang besar. Sebab dituduh bahawa dia adalah bumi dadah narkotik. Iran dituduh nuklear. Iraq dulu dituduh World WMD, iaitu Weapon of Mass Destruction. Dia gunakan setiap kalimah dan dia gunakan untuk Nigeria bahawa
orang Kristian dibunuh. Rupa-rupanya di sebaliknya lah pembohongan dan manusia akan berperang. Di Venezuela sekarang peperangan akan meletus bila-bila masa disebabkan oleh emas putih, iaitu Reyes. Venezuela sedang diambang kehancuran. Tentera Amerika telah mengelilingi Venezuela sekarang. Berita semalam, kapal-kapal terbaik terbesar Amerika telah berada di pantai Venezuela. Rusia telah bersedia, China sudah bersedia, dan Presiden Venezuela minta tolong pada Iran. Maksudnya Iran sudah menjadi superpower sekarang. Iran sudah menjadi superpower. Sekarang Rusia bersedia untuk bertempur. Kita tahu bahawa Rusia ada agenda, China ada agenda, dan Amerika sekarang ketinggalan dari RS. Dan sekarang tumpuan senjata ditumpukan Venezuela. Sekarang tuan-tuan tumpu Venezuela. Berita negara kita tak banyak. Tuan-tuan hanya tahu bahasa Inggeris, tertinggal dalam dunia. Geopolitik dunia tertinggal. Orang Malaysia hanya tahu bahasa Inggeris. Terkenal orang satu-satunya dunia yang tahu satu bahasa, orang Malaysia. Pelajar kita handicap di luar negara, pelajar kita tahu bahasa Inggeris. Rujukan dalam jurnal bahasa Rusia, Perancis dan lain kita tak tahu. Profesor kita sendiri pun bahasa Arab tak tahu. Dan nak komen tentang sejarah yang dibaca oleh profesor yang kuasai bahasa Arab, yang fasih, dan kita tak tahu apa-apa, kita komen. Ini tandanya sikap yang sangat naif bagi kita. Tuan-tuan, sekarang BRICS menggantikan emas. Menggantikan pihak money. BRICS emas menggantikan pihak money, dan Nigeria juga sedang bergelombang sekarang. Di atas dasar ada saki-baki Reyes di sana. Mereka ingin kuasainya, dan mereka mengatakan bahawa orang Kristian sedang dizolimi di Nigeria. Tandanya mereka mencari alasan sebagaimana mereka untuk menghancurkan Nigeria. Sekarang Amerika ingin menyerang Nigeria, ingin menyerang Venezuela. Dia tinggalkan Gaza abad sementara. Gaza dapat menapas hari ini sebab dia tumpu pada kabar Nigeria dan juga Venezuela. Dan ini telah mendapat respon daripada Presiden mereka. Kami akan tunggu. Apa yang terjadi, kami akan pertahankan Nigeria. Dan berita-berita yang kita terima, bukan dari sumber kita, bukan dari sumber barat, menyatakan dunia sedang bergolak begitu hebat. Perang dunia ketiga dalam keadaan yang mati di Nigeria ialah umat Islam. Yang mati di Sudan ialah umat Islam. Yang mati di Gaza umat Islam. Al-Kufar al-Lamati wahidah. Orang kafir boleh bersatu bila menentang Islam. Mereka mengatakan di Nigeria yang mati Kristian, yang mati umat Islam. Sekarang mereka mencari musuh ketiga, jiran mereka sendiri, Meksiko. Teluk Meksiko ditukar mereka menjadi Teluk Amerika. Sebab Meksiko ada Reyes dan khazanah petroleum. Dan mereka menjadi polis dunia, dan mereka menjadi penjenah dunia disebabkan harta dunia yang tersimpan, emas yang ada di bumi tersebut, dan Amerika akan menjadikan Meksiko sebagai target yang ketiga. Perang dunia ketiga on the way. Dan itulah yang disebut oleh Baginda dalam pesanan tadi, tidak berlaku kiamat sehingga berlaku haraj, pembunuhan yang total. Dan bila kita mengatakan jangan mencegah rusak atas bumi, apa dijawab oleh Trump? Trump mengatakan kami ingin menjadi peacemaker. Kami ialah peacemakers, kami ialah penjana pendamaian, kami ingin berdamai. Sedangkan mereka lah yang menghancurkan dunia. Dan penutupnya Allah telah memberikan peringatan dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi sebagai penutup. Wa idza qila lahum la tufsidu qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikata mereka jangan kamu melakukan kerusakan ke bumi, mereka menjawab innama nahnu muslihun. Kami hanya saja ingin menjadikan melakukan kebaikan. Exactly disebut oleh Trump, we are peacemakers. Dia ulang perkataan Quran. Dia tak pernah baca Quran.
Mukjizat Al-Quran. Innama nahnu muslihun ala innahum khamsidun walakin la yash'urun. Dan ketahuilah sesungguhnya mereka lah yang melakukan kerusakan muka bumi sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Dan kalaulah negara yang zalim memerintah, dunia tidak akan aman. Kalaulah di pulau perompak, sebuah perompak di satu pulau, pemimpinnya lah perompak yang paling jahat. Pemimpin di atas pulau perompak ialah perompak yang paling jahat. Dan sekarang kita sedang saksikan pemimpinlah dunia lah pemimpin yang paling jahat. Dan rakyat akan bersama dengan pemimpin mereka. Perangai rakyat mengikut perangai pemimpin mereka. Kita saksikan tadi bagaimana kejar di Hagia Sophia sebagai simbol keadilan Islam. Kita lihat pembunuhan yang berlaku hari ini ialah simbol pemimpin dunia di bangsa bersatu yang zalim menyebabkan rakyat adas ala din mulkihim, manusia di atas cara pengangai pemimpin mereka. Dan saya sudahi dengan bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Muhammadan ma huwa ahluhu